pergi kepada probability, kita kena tolak. Okay, ingatlah proses tu jangan salah Alright, so after that, soalan kita boleh minta in 3 form. First one would be table. So untuk table tak ada masalah, make sure your table must consist of 2 rows. Kalau soalan tu minta probability, bagilah table probability. And then to make sure your table is correct, summation of all probability must be equal to 1. Tu awak nak check jawapan awak betul ke tak betul sebenarnya. So ingat syarat tu. Okay, and in case for cumulative, table kita ada X dengan F. Lepas tu, since it's cumulative, the last column for your cumulative must be 1. Kalau awak tak berhenti kat 1, something wrong lah tu dengan awak punya table juga. Okay, that is table. Second, the question can ask in the form of function. Okay, ingat kalau function, dia punya jawapan mesti dalam bentuk piecewise. What is piecewise? You have few function. So mesti start buat dalam bentuk piecewise macam tu lah. Ada curly bracket and then the list goes on lah. Ikutlah apa yang awak dah cari sebelum tu. X sama dengan berapa ni, saya letak contoh je lah. Contohnya 0.3, 0.7. And in case for cumulative, dia mesti mula dengan kosong. And then let's say we have a probability there, mesti stop dekat 1. And then our X must be in the form of range. Itu beza cumulative punya function dengan probability punya function. Ini saya letak contoh je. Okay. So dua benda ni kena reti beza. And then last one in the form of graph pula. So if it's probability punya graph, paksi X will be value of X, paksi Y would be our probability, and then graph kita mesti dalam bentuk straight line. That is graph for probability. Okay. For cumulative, paksi X is X, paksi Y would be your F value cumulative, and then your graph yang macam kita lukis semalam ada dalam bentuk tangga tu. Naik satu-satu. And then same as before, dia mesti stop dekat 1, mesti mula dekat 0. Cumulative most of the time itulah syarat dia. Mesti begin dengan 0, mesti stop dekat 1. Kalau probability, cara kita nak check, summation of all must be equal to 1. Okay, so far ini yang kita dah belajar. Okay. After that, last part, kita dah belajar macam mana nak cari median. So, if it's median, kita kena guna cumulative. Fm equal to 0.5. If it's mode, then kita kena cari highest probability. So, kita kena guna nilai P. Ni memang kena banyak ingat lah topik ni sebenarnya. Tapi kalau awak faham konsep, awak ingat benda ni, soalan dia akan jadi senang lah. Boleh score. Okay. Settle about recap session. So hari ni kita nak masuk next part. Still dalam case discrete, kita nak cari expectation dengan variance. Okay. This one ada dalam nota saya rasa. Okay. Expectation, nama tak glamour dia. Dia boleh guna expectation, dia boleh guna expected value, dia boleh guna expected number. Saya tambah kat situ. Alright, these three things is basically sebenarnya mean, benda yang sama. So dia boleh minta apa-apa nama lah, find the mean, find expected number, find expected value, find expectation. Itu semua maksudnya mean. And then for notation, we have two notation. First dia boleh minta mu ataupun dia minta EX. So macam mana kita nak cari expectation ni, EX? Our formula here is fixed, summation of X times with your probability. Satu-satu X tu kita dah harapkan dengan probability dia, lepas tu kita tinggal tambahkan semua sekali. Formula ni dia tak bagi ya masa exam, kena ingat sendiri.
Okay. Kita terus jawab soalan. Boleh? Boleh. Alright. So kita proceed example 11. So the probability distribution of discrete random variable given as follow. We have to find EX. Okay. So this is actually mean. So using our formula just now, EX is basically summation of X times with correspond probability. Okay. So setiap satu X ni kita darabkan dengan probability, lepas tu kita tambahkan. Means here we have to multiply one by one lah. So 1 times with 0.1 plus 2 times with 0.3 plus 3 times with 0.3 plus 4 times with 0.2 plus 5 times with 0.1. Ini kena tunjuk satu-satu. Ini markah jalan kerja. So wajib tunjuk. Okay, after that, kira je lah pakai calculator. Dapat berapa tu? Dapat berapa? 2.9. 2.9. Okay. So sebab dia mean, kita tak ada range untuk jawapan ni. Mean can be any value lah. Lebih besar daripada 1 pun boleh, kurang daripada 0 pun boleh. Dia tak follow syarat probability So maksudnya jawapan kita tak semestinya in the range of 0 up to 1 tu. Sebab dia mean. Kalau in case tiba-tiba X kita tu X yang negatif, so maksudnya mean kita pun boleh dah dapat mean yang negatif. Jangan terkejut kat situ. So mean value dia tak ada syarat. Apa-apa jawapan pun boleh kat situ. Okay, settle example 11. Saya proceed example 12. Okay, so example 12. So we have a discrete random variable and then dia dah bagi table dengan cantiknya. We have to find value of t. T itu is actually the x value if our statement is EX equal to 4. Okay. So ingat formula tadi, EX is basically summation of X time with our correspond probability. So kita darabkan satu-satu. So we have 1 times with 0.1 plus 2 times with 0.2 plus T times with 0.7 would be equal to 4. Kita ganti je, masukkan formula, samakan dengan apa yang dia dah bagi kat sini kan, 4. After that, tinggal simplify je lah. And then find the value of T. Cuba kira tu T dapat berapa? 5. T equal to 5. Okay. Semua orang dapat? Ni calculation senang sangat ni. Dapat. Okay. Boleh proceed? Boleh, Miss. Okay. Next one. Boleh. Example 13. Okay. Ni baru masuk soalan mencabar sikit. Tadi tu soalan senang sangat. Okay. So we have a discrete random variable can only take the value 2 and 3. Okay. Ingat X ada dua nilai je. 2 and 3. Dia tak bagi table ni. Kita kena faham apa yang dia nak bagi dalam ayat. And has expectation 2.6. Ni EX kita. Okay. So dia dah bagi kat sini. EX is basically 2.6. Okay. Find the probability PX equal to 2, PX equal to 3. Okay. So sama macam semalam, kalau tak ada table, paling senang kita tak nak describekan kita punya data, kita construct table. Sebab sekarang soalan nak probability ni. So saya construct table. We have X dengan probability. Okay. So from the question itself, dia kata X takes only value of 2 and 3. So kita ada dua nilai je lah. 2 dengan 3. Problem kita sekarang, probability for each cases we don't know. Itu yang kita kena cari ni. Ini apa, ini apa. The next info yang dia bagi, expectation is basically 2.6.
Alright. Ini situation soalan sekarang. Okay. So kita nak kena cari probability setiap satu. Okay. Awak dah terror dah sekarang sebenarnya. Dah level tinggi. Kalau value tu yang kita nak kena cari, kita tak tahu. Kita kena letak apa kat dalam ni? Value yang kita tak tahu, kita akan panggil dia sebagai unknown. So apa kita nak letak kat dalam ni? Baby. Kita letaklah nilai. Apa-apa constant ni kita tak tahu kan, unknown. Okay, saya letak. Okay, saya ikut A. So kalau kat sini A, kat belakang ni kita letak apa? Z. 1 tolak A. Satu tolak A. Tak boleh ke saya letak constant B? Tak boleh. 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 Kalau saya letak B lepas tu macam mana kita nak cari nilai dia? A tambah B dapat 1. Tidak boleh. Tak boleh lah. Maksudnya kita kena ingat summation of all probability must be equal to 1. So kalau depan kita dah letak A, belakang ni kita kena letak 1 minus A. Okay. And it can be the other way around lah. Kalau depan awak nak letak 1 tolak A, yang belakang awak letak A. Boleh je. Nak tukar tempat boleh, dia tak ada masalah. Ni vice versa lah. Sebab kita yang letak unknown tu. Alright. Okay. Next, kita gunakan benda ni, masuklah kat dalam formula ni. Expectation kan, itu je cara kita nak cari A. So, we have A times 2 plus 3 times with 1 minus A equal to 2.6. After that, kita dah bolehlah cari A. A dapat berapa tu? Kosong 0.4. Good, 0.4. Maksudnya 1 minus A akan dapat 0.6. Okay. So barulah kita boleh menjawab soalan. Soalan kita nak Px equal to 2, Px equal to 3. So P of X equal to 2. Just now kita letak A. So dia akan jadi 0.4. And P of X equal to 3. Just now kita letak Y minus A. So dia akan jadi 0.6. Okay ke? So, alright. Senang je kan? Dia tricky part je kat sini je. Kat bahagian saya highlight ni. Awak letak unknown, awak kena tahu relation je. Kalau awak dapat tu, then tak ada problem lah. Alright, kita pergi seterusnya. Okay. For expectation, soalan kita boleh tanya pasal properties. Most of the time memang keluar lah ni. Sebab kita dah tahu dah topik 9 ni banyak markah. Dia memang akan tanya semua benda lah dalam satu soalan. Ada A, B, C, D, E. Okay. So mean biasanya most of the time dia memang dia tanya. Properties of mean pun memang dia akan tanya. Okay. Kita pergi properties ni. Kita ada dalam nota. So first tadi yang ni memang formula lah. Okay. Next, how about if we have function G kat depan tu. So syarat dia kita boleh keluarkan function tu. Apa yang ada. So kalau X squared, kita boleh keluarkan X squared. Kita ikut apa dalam bracket lah. Kalau kita cari EX, X darab probability. Ni kan. Okay. Kalau dia bagi X squared yang kena darabkan dengan probability. Okay. Ini tak ada dalam nota, saya yang tambah. Awak kena salin. Okay, kita ada lagi 3 probability. Oh, ada 2 properties ni dah ada kat sini. Tapi saya dah tulis sendiri balik semula. Okay. 3 properties yang paling famous. So, properties number 1. If we have E, A. A tu constant. Apa-apa constant, kita akan dapat A semula. Contohnya, kalau saya letak E of 7. Nilai dia automatic terus jadi 7. Okay. Ni selalu dia tanyalah, dia suka tanya benda ni. Okay. Properties number 2, ada dalam nota kuliah tu. E of AX. Sebab dia ada X beza kat sini. So E tu tak boleh hilang, dia akan jadi A times with EX. Contohnya kalau saya letak E of 7X. So 7 bawa keluar, dia akan 7 times with EX. Okay. And then properties number 3 yang ada juga dalam nota awak tu, if we have combination of properties 1 dengan properties 2. Kita ada constant, kita ada AX. So buka dia macam biasa, dia akan jadi E of AX
plus E of B. And then ada A tu ada X, so kita tinggal keluarkan je. EB tu constant, so dia akan tinggal jadi B. Saya guna nombor lah, selalunya kalau ada nombor korang lagi nampak. So let's say lah 3X plus 7. So cara kita pecahkan ni, dia akan jadi E of 3X plus E of 7. So yang ni ikut properties nombor 2 tadi, 3 boleh bawa keluar sebab ada X dia takkan hilang. So 3 times EX. E of 7 dia ada constant je, X tak ada, so dia hilang terus. Jadilah 7. So these three properties ni dia sangat famous lah, soalan exam memang suka tanya. Jadi ingatlah, memang kena hafal, dia tak akan bagi apa-apa pun clue, awak memang kena tahu sendiri benda tu. Okey. Dah siap salin? Ya. Dah. Sikit lagi, okey. Bila kita fikir sampai lembar, vision saya dekat lembar 2 ke lawang. Kita try, sebab dekat lawang dia tahu. Lepas tu lawang tu pun. Okey, boleh saya proceed? Boleh. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Macam tu lah soalan properties, nampak? Ada A, B, C, D, E, F. Tapi tak adalah keluar 6 macam tu masa exam. Dia keluarlah 3 ke. Sebab jalan kerja dia pendek-pendek. Okay, so the probability distribution of discrete random variable given as the table below. So we have to find all expectations sekarang ni. Okay, kita pergi soalan A. So we have to find E2. So dalam tu tak ada X. So ingat, kalau tak ada X kita terus hilang. So E of 2 kita akan dapat 2. Settle soalan A. Next, kita pergi B. We have to find EX. So, EX kita kena guna formula tadilah. Summation of X time with our probability. So, darabkan satu-satu. 1 times with 1 over 6. 2 times with 2 over 6. 3 times with 3 over 6. Dapat berapa? Seven over 3. 7 over? 7 over 3. 7 over 3. Okay. Semua orang dapat tak ni? Dapat. Okay, kita pergi seterusnya. Kita dah settle B, kita pergi C pula. So C tu dia dah masuk soalan properties balik. We have E of 5X. Okay, ingat. Constant ada kat situ. Constant boleh bawa keluar. Tapi kita still ada X. So X kena maintain. So this will be equal to 5 times with EX. So kita tinggal darab je lah. So 5 darablah dengan 7 over 3. Our answer in part B. So akan dapat 35 over 3. Okay. So kat sini maksudnya dia bergantung kat jawapan part B tadi. Kalau expectation tu awak cari salah, kat soalan property C ni awak akan dapat jawapan yang salah jugalah. So hati-hati, jangan cari expectation yang salah. Make sure jangan salah tekan calculator. Okay. Kita pergi seterusnya D. If we have E of 5X plus 2. Dia combination properties tadi. Ingat, pecahkan satu-satu kalau rasa confused. So we have E of 5X plus E of 2. Okay, E of 5X is basically 5 times EX. Apa yang kita buat kat part C tadi. E of 2 constant. Itu sebenarnya yang kita buat kat part A tadi. Kita memang dapat 2 terus. Okay. So 5 times EX yang kita dapat tadi. So 35 over 3 plus 2. Kira dapat berapa tu? 41 over 3. 41 over 3. Dapat semua orang? Dapat. Okey. Kita pergi seterusnya. E.
Alright, so we have EX squared. Okay, kalau tadi EX, X darab probability. Kalau EX squared, summation of X squared pula yang kena darabkan dengan probability. So maksudnya daripada part B tadi, soalan B, beza dia setiap X ni, yang saya bulat sekarang ni, kita kena squarekan dia satu-satu. Tapi probability jangan kita squarekan pula, kita squarekan X sahaja. Alright, so dia akan jadi 1 squared times with 1 over 6 plus 2 squared times with 2 over 6 plus 3 squared times with 3 over 6. Tak nak tulis squared, awak nak squarekan terus satu-satu pun boleh, dia tak ada masalah. As long as awak tunjuk nampak obvious kat situ, awak dah squarekan nilai X tu. Okay. So dapat berapa? 6. Dapat 6. Okay. And then last one, F, we have to find E of 5x squared plus 2. Alright. So first step, buka je properties macam biasa. So kita ada E 5x squared plus E2. Okay. Yang depan ni ada 5 constant boleh bawa keluar. Kalau ada X, X kena maintain. So this would be equal to 5 times with EX squared. E2 the constant je, so dia terus tukar jadi 2. So this will be equal to 5 times EX squared yang kita dapat tadi, 6 plus 2. Dapatlah 32. Okay, settle soalan properties untuk expectation. Dah ke? Dah. Sikit lagi. Sikit lagi, okay. Ya. Dah. Okay. Saya proceed seterusnya. Still soalan expectation, cuma dia bagi dalam bentuk ada masalah sikit kot kat situ. Okay. So we have a discrete random variable. K is a constant. If E of 3x plus K 26, E of 2K minus X is 3. Find the value of K and EX. Okay. So kita kena guna properties lah. Kalau awak tak faham properties kat sini, awak tak boleh jawab soalan ni. Okay, kita ambil first info. We have E of 3x plus K equal to 26. Okay, ingat properties tadi kita buka satu-satu. So dia akan jadi E of 3x plus E of K equal to 26. And then kita boleh simplify lagi. Ingat 3 boleh bawa keluar. X kena maintain kat dalam. So this will be equal to 3 EX plus EK. K tu constant. So boleh hilang terus. Jadi K equal to 26. And that's going to be our first equation. Okay. Now repeat the same process for the second info. We have E of 2K minus X equal to 3. So kita buka, dia jadi E of 2K minus E of X equal to 3. E of 2K, ingat 2 darab K, dia constant je sebenarnya tu. Dia tak ada X kat situ, so dia boleh hilang 2K. EX tak boleh buat apa-apa lah, so kita copy balik je. And that's going to be our second equation. Sampai sini okay? Okay, so aim kita sekarang kita ada 2 equation. Kita nak cari K dengan EX. Apa kita patut buat? Tolak. Tolak boleh hilang ke tu? Constant tak sama Substitute. sekarang. Yes, up to you lah. Awak nak pakai elimination boleh. Awak nak pakai substitution pun boleh. Saya buat substitution lah ya. So from here, EX saya jadikan tajuk.
And muncullah equation ketiga. And then yang tu saya ganti kat dalam equation pertama tadi. And from there kita dah boleh dapat value K. K dapat berapa tu? Lima. Okay. Semua orang dapat K5? Dapat. Alright. And then last one kita nak cari EX pula. So EX is 2 times K minus 3. So dapatlah 7. Jangan lupa buat jalan kerja kalau dah berterabur tu, buatlah conclusion sikit. So finally our K equal to 5. EX would be 7. Soalan exam dia tak semestinya straightforward. Dia boleh lah pusing-pusing macam ni kan. Nampak macam pelik tapi sebenarnya dia pakai properties je. Kalau awak faham properties, equation awak tu akan muncul. Awak boleh jawab je lah soalan tu, dia tak ada masalah pun. Dah ke? Sebentar. Sebentar, baiklah. Dah. Dah, Miss. Okey, kita pergi seterusnya pula. So tadi baru settle pasal expectation. Now kita nak masuk pasal variance pula. Okay, variance. Untuk variance, notation kita dia akan guna VAR of X. Ataupun sigma squared. Ataupun saya tambah S squared. Itu semuanya variance lah senang cerita. VAR of X, sigma squared ataupun S squared. Okay. So for variance, we have to use this formula, ni fix. So variance of X would be EX squared minus squared of EX. Yang ni memang kena hafal lah, seingat saya ni dia tak bagi masa exam juga. Okay, so EX squared minus squared EX. And then soalan boleh minta standard deviation. So kalau standard deviation, square root kan awak punya variance lah. Itu macam biasa. Okay. So untuk variance pun kita ada properties juga. So properties dia ada yang kat sini, A, B, C ni. Dia macam tiba-tiba tertinggal pula. Okay. So macam expectation, variance pun akan ada 3 properties. So first properties, variance of A equal to 0. A tu maksudnya kat sini constant kita. Contoh kalau saya pakai nombor lah, variance of 3 akan dapat kosong. Dia berbeza dengan expectation tadi. Kalau E3 dapat 3, kalau variance 3 dia dapat kosong. Okay. Seterusnya, second part, if we have variance of AX, A tu kita boleh bawa keluar sama macam tadi, but then bila bawa keluar constant, dia akan jadi kuasa 2 kat situ. So, in other words, kalau kita pakai contoh variance of 3X, okay, 3 ni kita nak bawa keluar, X ada, so dia maintain kat dalam. Bila keluar je, kita kena squarekan constant tu. So, this will be equal to 3 squared times with variance X. Or 9 lah. Senang cerita. Okay. The third properties is basically combination of those two lah. Variance of AX plus B will be equal to A squared variance X plus variance B. Variance B tu jadi kosong. Saya buat contoh juga pakai nombor. Variance of 3X plus 7 for example. So kita pecah sama macam tadi. Variance of 3X plus variance of 7. 3X 3 boleh bawa keluar. X maintain dengan syarat 3 tu kena kuasa 2 kan je. So 3 squared variance of X
Variance of 7 dalam bracket tu tak ada X, so dia hilang terus. Ini memang akan jadi kosong. So dapatlah 9 variance X. Properties ni pun famous, biasanya dia memang akan tanyalah. Saya tak rasa ada tahun ni dia tak tanya pasal properties ni. Most of the time memang dia akan tanyalah kat topik 9, dia suka benda ni. Sebab dia tahu awak kena hafal benda ni. Dah ke? Boleh proceed? Boleh. Alright. Kita pergi example 16, soalan minta pasal variance. So dia dah bagi tu, kalau exam biasanya macam ni lah. Dia suruh cari EX dulu. Lepas tu dia suruh cari EX squared. Lepas tu baru kita cari variance. Okay. Dengan lajunya kita kira satu-satu. EX. Kira dapat berapa EX tu? Tiga 13/7. 13/7. Next one kita nak cari EX squared pula. So beza dia, kita kena squarekan satu-satu. So ingat, only X you have to square. Probability jangan squarekan. Alamak. Dapat berapa EX squared? 7/7. 7/7? Berapa? 27/7. Oh, 27. Oh, sorry, salah dengar. 27/7. Okay. Settle these two, baru kita boleh jawab variance. Kalau dua benda ni salah, variance kita pun akan mengarut lah. Ingat So, variance of X, using formula just now, is basically E of X squared minus squared of EX. So, jangan salah ambil. EX squared, jawapan kat part B, 27/7. Squared of EX means that jawapan EX tadi, 13/7, kita squarekan dia. Lepas tu, tekan calculator juga. Dapat berapa? 20/49. Semua orang dapat 20/49. Okay. Alright. So, saya nak tambah sikit. Untuk variance ni sebab dia menuju kepada standard deviation. Standard deviation nak cari mesti square root kan? Maksudnya, nilai variance kita mesti sentiasa positif. Kalau awak kira-kira tiba-tiba variance tu dapat negatif, something wrong dah tu dengan variance awak. Variance kita tak boleh dapat jawapan negatif. Confirm mesti positif. Okay, kita pergi seterusnya. Example 17. Yang ni soalan yang melibatkan soalan ni melibatkan properties variance pula. Alright. So, we have to find variance of X dengan lajunya. Variance of X ni kalau nampak macam pendek tapi sebenarnya dia biasanya 4 markah. Markah pertama, kita kena cari EX dulu. Okay, cari EX. EX tu tunjuk je satu-satu awak darabkan. Dapat berapa EX? Lapan per 3. Berapa tak dengar? EX. 8/3. 8/3? 1/16. Banyaknya jawapan. 1/16. Saya ambil yang ramai cakap tadi, 41/16. Nanti dapat 8/3 tu check balik.
Okay, next kita nak cari EX squared pula. 1/16. EX squared dapat berapa? Satu satu tujuh per 16. 117 per 16. 16. Alah, lembutnya suara dia. Okay, seterusnya variance of X. So using our formula just now, it's basically E of X squared minus squared of EX. So ni bergantung kat dua atas ni tadi. Dua atas ni awak cari mengarut dah jawapan kita kat sini nanti. Alright, so 117/16 minus squared of 41/16 squared. Dapat berapa? 191 per 256. 256. Okey. Settle yang ni. Semua orang dapat jawapan sama sebelum kita proceed. Dapat. Dapat Okey, kita pergi seterusnya. B. We have to find variance of X minus 2. So open up, kita akan dapat variance of X minus variance of 2. Salah. So variance of X, kita dah dapat ni tadi. 191/256. Variance of 2, kat situ tak ada X. Dia constant je. Bila constant kat dalam dia, automatic dapat berapa tu? Kalau variance dalam dia ada constant je, dapat apa? Kosong. Kosong. Kita akan jadikan dia kosong. So dia habis dah kosong. Kita pergi seterusnya. C. Variance of 2x plus 3. So dia akan jadi variance of 2x plus variance of 3. So variance of 3 dapat kosong. Variance of 2x, ingat constant, kita boleh bawa dia keluar. X je yang tinggal kat dalam. Dengan syarat constant tu mesti squared kan. So 2 squared times with 191/256. Dapat berapa? Dapat 191/64. Okey. Yang ni biasakan ambil jawapan pecahan. Jangan ambil jawapan perpuluhan, lepas tu awak pergi bundarkan perpuluhan tu. Jarang lah. Biasa kita nak exact value kat sini. Okey, seterusnya D. We have to find 5 minus 8x. Okey, variance of 5 minus 8x. Kita buka pakai properties. So dia akan jadi variance of 5 minus variance of 8x. Variance of 5 dah confirm kosong. Variance of 8x sama macam tadi, constant bawa keluar dengan syarat kena squarekan. Dapat berapa jawapan tu? Negatif 191 over 4. Over 4. Okey. Semua orang dapat? Dapat. Dapat. Okey. Tapi bila kita buat macam ni, ada something wrong kat jawapan kita ni. Saya bulatkan ni. Negatif. Apa yang tak kena kat situ? Negatif. Negatif. Tadi kita baru cerita kan, variance jawapan kita sentiasa positif. Sekarang tiba-tiba kita dapat negatif. Maksudnya apa yang salah sekarang ni? Positif kan? Takkan tiba-tiba kita nak positif kan dia?
Kan? Hmm. Ha. Okay, so kat sini sebenarnya cara penulisan kita lah. Ini selalu soalan favourite keluar benda ni. Dia tricky part sikit dari segi cara penulisan. Kalau tulis macam yang saya buat ni tadi, memang ada pangkah lah. Awak takkan dapat markah langsung. So careful. So yang sebenarnya, sikit je dia adjust kat situ. Cara kita pecah yang atas tu, dia sentiasa kena positif. Walaupun negatif kat tengah, so dia akan jadi sini. Variance of 5 plus variance of negative 8x. Bila kita pecahkan apa-apa kat sini, untuk variance lah, dia mesti plus kat situ. Negatif tu bawa masuk dalam bracket. Alright. After that, sama lah macam tadi. Variance of 5 is basically 0 plus variance of negative 8x. Negatif ni bila kita bawa keluar squared, barulah negatif tu akan hilang. So finally dia akan dapatlah sebenarnya 64 times with your variance just now. And from there, barulah kita boleh dapat jawapan yang positif. Ini cara yang betul lah untuk awak tulis. And this is the properties for variance. So, tricky part dia yang saya bulat tu. Buka mesti plus in your middle lah, tengah-tengah tu. Walaupun dia soalan kita tolak. Negatif tu mesti ada dalam bracket so that when it's squared, hilanglah negatif tu. Okay, yang ni. Okay, Miss. Okay, so ingat syarat lah, variance sentiasa positif. Kalau tak ini nanti awak tak ingat benda ni, awak masa exam awak biarkan je jawapan awak negatif kan. Rasa macam betul confident, tiba-tiba tak dapat markah. Alright, settle expectation dengan variance. Dah ke ni? Boleh proceed? Boleh. Okay. Habis Boleh. dah discrete random variable. Ni tadi kalau part awal tu, cerita kita ni, part summary tadi saya buka ni, discrete random variable. Kita baru habis cerita pasal discrete yang panjang-panjang ni. Okay, next. Kita masuk second main subtopic kat dalam topik 9 ni about continuous random variable pula. Okay. Soalan masa exam biasanya dia memang keluar 2 soalan lah. Tapi yes, dia akan keluar 2 soalan. Satu soalan discrete, satu lagi soalan continuous. Every year memang keluar benda tu. So kita kena tahu dua-dua. Okay, kita pergi pula pasal continuous random variable. So when it comes to continuous random variable, kita kena faham dia nak cari probability, nama dia probability density function. Berbeza dengan discrete. Kalau discrete dia guna word distribution. Kalau continuous dia guna word density. Okay, so nak cari probability ni kat sini leceh sebab every time we have to integrate. So kalau case discrete, summation of all probability must be equal to 1. Tambah semua probability dapat 1. But for continuous case, integration of all function must be equal to 1. Senang cerita kat sini, bila kita integrate function, itu mewakili kita cari probability. And itu sebenarnya area lah. Area of your function is basically represent the probability. Okay. So bila soalan continuous je, dia suruh cari probability, kita mesti integrate. Tak ada cara lain. Sebab tu kalau perasan awal semester hari tu saya kata okay, even though integration tak masuk dalam exam, tapi kat topik 9 kita pakai skill integration tu. Alright. Since actually kita cari probability ni represent the area, so kita punya inequality sign ni dah tak kisah dah. Sebab memang kita mencari kawasan area tengah-tengah. So soalan kita kalau dia bagi dua-dua included ke, dua-dua excluded ke, salah satu include, salah satu exclude, kita tak kisah nombor tu. Semuanya kita still integrate nombor tu. Ingat, so kalau continuous, kita tak payah kisah pasal equal sign. Nombor tu semua memang kita ambil je terus. Kalau discrete, yes, kita memang kena kisahlah pasal equal sign. Masuk ke tak termasuk. Kalau continuous ni, kita dah tak payah kisah dah. Semua nombor tu awak kena ambil. Okay, kita pergi example 18. Soalan dia standard macam tu. So given the function, okay, kat dalam ni,
dia tak ada guna langsung continuous. Macam mana kita nak tahu this is continuous? First, dari segi notation, alamak. Dari segi notation awak dah nampak dia guna F. Dia tak guna P. Tu satu. Lagi satu dia guna word density. So itu awak dah tahu dah ini sebenarnya continuous random variable. Most of the time kadang-kadang kalau soalan tu dia nak trick awak, dia memang takkan bagi tahulah itu discrete ke continuous, awak sendiri kena tengok daripada hint-hint dia bagi tu. Okay. So, show that the function is probability density function. So, kalau kita nak show benda ni, maksudnya highlight yang tadi. Integrate of all function must be equal to 1. Itu yang dia nak. Hasil integrate mesti dapat 1. Okay. How many function that we have depends on the question lah. Macam ni soalan senang dia bagi satu function je. So, kita pakailah satu function je kat situ. So, basically integrate from 1 up to 2. Function kita 3/7 x² dx. Jangan teruskan sama dengan 1. Kita nak buktikan dapat jawapan 1. Okay. Saya assume semua orang dah tera kan integrate ni. Macam biasa, constant boleh bawa keluar. Now we only have to integrate x². Integrate x² dapat berapa? X³ over 3. over 3. Ada orang macam dia dah lupa, hilang ingatan macam mana nak integrate. Alright, after that substitute lah limit. Ini sama je macam awak dah buat kat topik 1. Okay. After that, using your calculator, awak kira lah tu dapat berapa. 8/3 tolak 1/3 dapat 7/3. 7/3 dapat 3/7. Dapat dah 1. So, bila dapat 1, awak dapatlah show. This is probability density function. Okay ke? Okay, Miss. Alright. Kita pergi part B pula. So, B, we have to find the probability of x less than 3/2. Ingat, bila dia nak cari je probability, kita mesti integrate. Okay. Cuma sekarang kat sini, dia tak clear kita punya limit tu berapa sebab dia bagi simbol inequality. But from the number line itself, awak dah nampak. Kalau rasa piecewise ni mengconfusekan awak, awak boleh dah represent on a number line. Ini dah belajar semester lepas juga. Saya turun lukis je. Tak lukis pun tak apa kalau rasa dah nampak. Saya lukis sekadar nak explain je. Okay. So, dia kata from 1 up to 2, our function is 3/7 x². 0 otherwise ni maksudnya tempat selain daripada tu. From negative infinity up to 1, function kita kosong. From 1 up to positive infinity pun dia nak cakap function kita kosong kat situ. That what is meant by 0 otherwise. Okay. So soalan kita sekarang nak less than 3/2. So, oh sorry, saya tertinggal negatif kat sini. Tak, salah. Dia from 1 up to 2. Okay. Okay, kita nak 3/2. 3/2 ni kat tengah-tengah ni. So kita perlu integrate sampai mana je? Sampai 1 je. Sini yang kawasan kita nak. Tak perlulah integrate sampai negative infinity sebab function dia kosong je. Integrate kosong memang dapat kosong. So tak payah integrate. Alright. So from there, markah pertama sebenarnya dia nak tengok awak tahu tak limit tu. Awak nak integrate dari mana ke mana. So dia akan check. Awak kena integrate from 1 up to 3/2 and you choose the correct function. Here our function memang ada satu je pun. 3/7 x² dx. Sini markah pertama. Dia nak tengok awak, yang saya bulat tu. Awak pilih limit yang betul. Awak pilih function yang betul. Kalau kat sini dah salah, yang bawah dia dah tak tengok lah. Dia pangkah je terus. So, first step hati-hati. Mesti betul kat situ. Right. After that, awak dah boleh lah integrate sama macam tadi kan. Function yang sama. So, 3/7 you can bring outside. Integrate x², you wanna get x³/3. Your limit is from 1 up to 3/2.
Lepas tu substitute lah limit macam biasa. Lepas tu tekanlah calculator. Tekan calculator dapat berapa tu? (19/56). Apa saya buat ni? Okay. 19 per? Berapa tadi? 56. 56. Okay. Dah ke? Dah. Dah. Okay. So untuk hari ni kita sempat buat satu soalan je. Kita sambung nantilah kuliah kita minggu depan. Habis dah kuliah minggu ni kan? Betul, dah habis dah kuliah minggu ni. So kita sambung nanti minggu depan. So walaupun minggu depan macam saya dah cerita dalam kelas, even though it's actually mid semester break, hari Ahad memang cuti, hari Isnin tu cuti, saya tak on tutorial je. Kuliah saya on macam biasa, hari Isnin pukul 8. And then hari Selasa tu, even though kita public holiday, even though hari Selasa tu keluar result PSPM awak, saya on juga kuliah macam biasa hari Selasa pukul 10. Okay? Okay, Miss. Thank you, Miss. Okay tak okay pun kena okay je lah kan. Tiba-tiba dia dah thank you dah. Dia nak halau saya ni. Alright, kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Thank you.